Canggih sangat ni susah juga kita buatnya. Tak apa. Itu guna ni pun kan. Baik. Di mana tadi? Tugas akal yang ketiga adalah untuk fahami hukum Allah. Pertama, untuk benarkan hukum Allah, jangan tolak hukum Allah, jangan dustakan. Yang kedua, untuk menerima hukum Allah, jangan tolak. Satu pun jangan tolak. Maka sebab itu kaedah disebut oleh para ulama, 100 tolak 1, matematik moden kata apa? Jawabnya tinggal 99. Betul, matematik moden. Tapi matematik Allah tak begitu. Satu kita tolak, habis, burn, kata orang. Kosong. Betul ke ni? Bagi contoh. Kalau betul, boleh bagi contoh. Solat, okey? Siapa cakap ni? Angkat tangan. Saya nak tahu siapa yang sana. Solat ya? Cuba contohkan solat. Fatihah, okey? Apa? Rukun. Kita tinggalkan Fatihah ya? Betul ke? Maksudnya kita tolak bacaan Fatihah tu. Ya. Sembahyang bukan saja rakaat yang kita tolak Fatihah tu. Bukan saja rakaat itu tak pakai. Malah semua solat awal sampai akhir tak pakai. Kalau dia jadi imam, burn yang makmum sembahyang. Makmum sembahyang betul, bacaan pesadap, tapi imam tak baca Fatihah. Habis. Kalau hari Jumaat, satu Jumaat di masjid. Tak sah, batal belaka, kerana kesnya Fatihah tak baca. Siapa tak baca? Imam tak baca. Dia berjangkit-jangkit, begitulah keadaannya. Itu Fatihah tu dah besar sangat lah. Ambil kecil lagi. Satu huruf Fatihah. Umpamanya waladhdallin. Dia tak sebut. Hujung lidah ni tak kenakan ke langit untuk sebut nun mati. Nun mati pula tu bukan nun hidup. Tak ikut. Mat. Perkataan apa tu? Mat tu perkataan apa? Waladhdallin. Tak sentuhkan ujung lidah ke langit untuk sebut nun yang mati. Apa jadi? Batal seluruh solat dia. Minta dia lah. Kalau dia jadi imam, batal seluruh imam. Kalau dia imam batal satu masjid. Kesnya apa? Satu nun mati tak nak sebut. Sengaja. Bukan ada keunsuran. Ini ditunjuk dalam amalan harian kita. Uduk namanya. Kita sengaja kita tak nak basuh kaki kita. Kelingking kaki kita yang kecil. Saya sebut kelingking ni, jari tu kecil sekali kan? Kelingking yang kecil, jari kita. Sengaja kita tak nak basuh. Tak nak basuh, separuh kita tak nak basuh. Tak ada halangan, kita tak ada uzur apa, air ada, semuanya ada. Tapi sengaja dia tak nak guna itu. Apa jadi? Boleh kita kata, tentu je uduk tak pakai. Tentang jari kecil tu kan, jari kelingking yang tak kena air itu yang tak pakai. Lain, 99.9 yang lain, betul belakang. 2 jam dia ambil uduk. Tapi yang tu tak nak basuh. Tak ada apa sebabnya. Tak ada apa alasannya. Maka menyebabkan batal tak pakai dia punya uduk. Walaupun tangan dia dah kecut dah 2 jam. Okay? Muka dah pucat dah. Tak pakai kerana kesnya kelingking tak basuh. Bukan sekali itu saja. Semayang tak pakai. Kalau jadi imam, berjangkit-jangkit. Tapi kalau dia tak buat kerana sesuatu yang diizinkan, itu lain cerita dah. Dia menolak. Tugas kedua ialah menerima hukum Allah. Yang ketiga, untuk faham. Kepahaman ni berat sikit, kepahaman. Banyak orang berilmu tapi kepahaman tak ada. Sayang. Sebab itulah
Allah sebut, Nabi SAW sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak jadikan dia baik, baik segala-galanya, yufaqihu fid din, Allah beri kefahaman tentang agama. Nak faham siapa? Akal. Allah beri kefahaman tentang agama. Maka jadi baik, isteri yang baik, suami yang baik, pemimpin yang baik, rakyat yang baik, sahabat yang baik, jiran yang baik, setelah dia faham agama. Tetapi tidak semua yang berilmu itu faham agama. Tetapi orang yang faham agama, dia tetap berilmu. Ada orang yang ilmu hebat, tapi kefahaman tak ada. Sehingga hidup dia tak sama dengan ilmu dia. Hidup dia menyimpang daripada ilmu dia. Ya? Yelah tu. Apa pasal lagu dah pandai dah tu. Sekali kabur dia ingat dah. Apa pun salah guna membinasakan, merosakkan. Dan yang keempatnya, apa yang keempat? Handia juga tu pun. Untuk kita dapat melaksanakan apa yang datang daripada Allah atau hukum Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah itu dengan betul. Akal. Ini saja 4 fungsi akal. 4. Untuk, sebelum balik, untuk tuan-tuan ingat, untuk benarkan, terima, fahami dengan betul dan laksanakan dengan betul. Tapi kalau sampai yang ketiga itu, insya-Allah yang keempatnya akan betul. Tapi bukan akal sekali lagi. Dalam menentukan sesuatu, ini boleh tak boleh, ini tugas akal kan? Bukan. Kau tugas akal, bertuhankan akal. Na'udzubillah. Salah satu perkara yang boleh buat murtad, boleh jadi batal iman, letakkan akal sebagai penentu segala-galanya. Jangan. Penentu daripada Allah. Datang semuanya ditentu hal-hal. Itu hak Allah, hak mutlak Allah sebagai pencipta. Jangan cabar. Jangan rampas hak Allah. Ini manusia sekarang, orang Islam, dia rampas hak Allah. Sehingga Allah tak berkuasa lagi nak menentukan sesuatu, dia yang menentukan sesuatu. Maka ketika itu jadilah akal dia sebagai Tuhan yang membawa kepada kehancuran manusia. Akal ni, bila dia rujuk kepada dia segala perkara yang di luar dari kemampuan dia, akan merosakkan, akan membahayakan. Berasa sesungguhnya tuan, kita fikir satu sudut lah. Kita kata tadi akal bukan segala-galanya. Sebab itu, akal ni berbeza tak? Pendapat dan pandangan dia tentang sesuatu. Berdasarkan kepada apa yang ada, persekitaran yang ada di sekeliling akal. Maka sebab itu, orang kata, orang yang kaya dengan orang yang miskin, bila sampai masa nak makan, apa mereka fikir? Orang kaya dengan orang miskin. Sampai masa nak makan, pukul 12 ni, pukul 1 makan. Apa mereka fikir? Orang miskin dengan orang kaya. Said orang kaya kan? Yalah, kaya ni bukan kaya beliannya. Ya, apa keperluan kita tu? Ada, kaya namanya. Orang miskin akan fikir apa nak makan. Orang miskin tak ada apa. Makan apa tengah hari ni kan? Tak ada apa. Tapi orang kaya pula? Bukan? Di mana nak makan? Di Pulau Senangin ke? Benda ada, cuma nak ubah selera. Maka bila dua ni tak sama cara fikir, macam mana kita nak rujuk? Bagi orang sesekali pergi Teluk Senangin lah, orang selalu pergi Teluk Senangin, khususnya orang duduk Teluk Senangin, tak sedap lah Teluk Senangin, kena ke mana Teluk mana pula. Dan kata orang juga, yang mereka cakap ni, kan? Kali ni siapa kita nak makan? Dulu sekolah dah kena, kali ni siapa pula? Dia cara fikir orang politik. Tentulah orang bawah dagu dia kan. Banyak cerita. Maknanya tak selaras pemikiran.
dalam menghadapi sesuatu. Dia terpulang pada suasana sekeliling. Nak ikut kanak-kanak, tak sama fikir dengan orang yang dewasa. Sebab tu Nabi kata, khatibin nas ala qadri uqulihim, bercakaplah kepada manusia itu sekadar yang termampu oleh akal mereka. Cakap kanak-kanak sesuai untuk makan aiskrim, untuk coklat, apa kan. Dia bercakap tentang ekonomi, dia tak boleh. Tak sesuai dengan pencapaian akal. Orang yang terlalu dewasa pula, tak ada orang dewasa dengan kanak-kanak, tak sama kan. Orang yang terlalu dewasa, tak sama cara fikirnya orang dewasa. Kecuali PM kita lah. Ni semalam hari yang ke-94. Jadi dia. Kerana Yasin dah kata, tentang baca Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ta'qilun. Siapa yang kami makmurkan umurnya, nu'ammir, yang kami makmurkan, panjang kau melebih daripada biasa, nunakkishu fil khalq, dia akan patah balik macam mana masa kanak-kanak. Kalau masa kanak tak boleh nak kira 10, maka orang yang dah makmur sangat umurnya tak boleh kira 10 dah. Tak boleh balik. Semula tak boleh kira 10. Orang yang kecil, yang kanak-kanak tak boleh beza mana buruk mana baik, maka dah dia makmurkan ilmu dia, umur dia terlalu panjang sehingga kembali balik ke mana hari kanak-kanaknya dahulu. Maknanya tak boleh ikut juga yang apa ni? Yang terlalu dewasa ni tak boleh ikut juga oleh orang dewasa. Jadi siapa pun orang kaya tu sebut tadi, tak boleh dipakai fikiran dia dalam keadaan dia semuanya okey, semuanya keadaannya ada belaka. Tak sama fikir. Oleh itu nak rujuk ke mana? Rujuk kepada Allah yang mencipta akal. Dan akal kena akur 4 perkara tadi, terima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pula akal ini macam mana anggota yang lain, ia tidak sempurna. Boleh buktikan akal tak sempurna? Saya sebut 2-3 tak sempurnanya akal. Akal tak kenal diri dia siapa. Tuan-tuan tanya dia, akal tanya, you ni siapa? Akal boleh jawab tak? Dia tak boleh jawab. Dia tak kenal diri siapa. Dia jadikan daripada apa? Akal tu Allah jadikan daripada apa? Akal tak boleh jawab. Ilmu lah penyuluh dia. Ilmu datang pada Allah. Lebih-lebih lagi, akal tak kenal Tuhan dia. Kalau dia tidak berpandukan kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu jangan rujuk kepada akal dalam menentukan sesuatu kalau ianya bercanggah dengan penentuan Allah, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini jadi di antara sebab jadi porak-poranda sekarang ni, masing-masing letak sini. Apa berdasar pada akal. Habis rosak. Akal penting bukan tak penting, tapi akal pentingnya untuk terima hukum Allah. Hukum yang datang daripada pencipta akal, yang sesuai untuk akal. Jadi, apa saya cakap mula tadi ialah kelemahan kita yang paling besar ialah kelemahan akal kita. Dan kelemahan akal yang paling besar, ia tak boleh buat peraturan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta akal. Oleh itu akal mesti tunduk kepada peraturan yang datang daripada penciptanya, kerana penciptanya sahaja boleh tunjukkan kepada akal jalan yang selamat untuk mereka dunia dan akhirat, untuk kita dunia dan akhirat. Lain daripada apa yang datang daripada Allah, semuanya berdasar pada akal manusia. Berdasar pada akal. Kita tak boleh nak tentukan ini halal atau haram berdasarkan kepada akal. Tentu kalau satu halal atau haram berdasarkan kepada pencipta kepada sesuatu itu. Dia tahu apa yang ada sesuatu dan apa yang tak sesuai dengan sesuatu pada kita, apa sesuai sesuatu pada kita. Yang tahu ialah pencipta sesuatu itu.
Rujukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akal tu macam store. Dia menerima ilmu di mana. Ya, dia terima. Kalau dia terima ilmu Tapi akal ni pula, dalam menerima ilmu ni, dia perlu ada petunjuk. Petunjuknya ialah yang dipanggil hidayah ilmu ni. Hidayah itu panduan akal, itu pegangan akal, itu adalah pimpinan akal. Hidayah. Maka sebab itu Allah tahu kemampuan akal tak sampai ke mana-mana untuk menentukan apa yang elok bagi dia, apa yang tak elok bagi dia. Yang tahu hanya Allah yang menciptakan kita dan menciptakan akal. Maka sebab itulah Allah turunkan agama untuk menjadi panduan akal. Maka sebab itu jugalah Allah turunkan kita untuk panduan akal. Dan dalam fungsi akal yang sangat penting, yang sangat besar tu. Dan kerana itulah juga Allah utuskan para nabi-nabi dan rasul-rasul untuk menjadi panduan akal bagaimana cara hidup yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, yang dipaparkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Berapa bilangan nabi-nabi dan rasul-rasul? Perempuan sana? Kata bahasa apa? Bahasa kitab kuning. Dia kata segeti 4,02,000. Segeti 2,04,000 kan? Segeti 2,04,000. Mi tak masuk. Tom yam tak masuk. Laksa aja. Tuan-tuan kalau tengok di kitab Matla'ul Badrain kan, itulah bahasa anunya, bilangan dia. Segeti itu 100,000. 100,000. 100,000. Kemudian 2,00,000 itu 20,000. Segeti 2,00,000, kemudian 4,000 kan. Ini 124,000. Bilangan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah ke bumi ini, ke dunia ini, untuk tunjuk kepada akal manusia macam mana cara hidup yang Allah hendak. Dalam Al-Quran, bentuk bacaan. Tak nampak lagi. Hanya dibaca. Ajaran Allah dah bentuk bacaan. Kena agama, ajaran Allah dalam bentuk teori. Kan? Ajaran Allah yang Allah hendak dalam bentuk teori. Sampai kepada Nabi dan Rasul, ajaran yang dikehendaki Allah dalam bentuk amali. Ditunjukkan dalam peribadi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kalau kita kaitkan Quran, bagi kita Nabi Muhammad SAW, Quran yang hidup. Bagaimana Nabi Muhammad berjalan menghayati Quran, menghidupkan Quran. Bagaimana Nabi Muhammad semayang, dia menghidupkan ajaran Quran dalam semayang. Begitu seterusnya. Dan di zaman tidak ada para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, Allah tinggalkan para pengganti Nabi dan para pengganti Rasul, iaitu para ulama yang berperanan sebagai warasatul anbiya. Apa daya hadis tu? Ujungnya warasatul anbiya. Apa bangkai dia? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris yang ditinggalkan oleh Allah sampai hari kiamat. Kerana zaman ini, zaman kita tak ada rasul, ditinggalkan para ulama sampai hari kiamat. Adapun zaman sebelum Nabi SAW, diutuskan Nabi. Wafat satu Nabi, bangkit satu Nabi, wafat satu Nabi, bangkit satu Nabi. Maka berlaku siri pengutusan Nabi-Nabi dan Rasul secara berturutan, secara berikutan, sampai Muhammad SAW. Dia adalah penyempurna kepada siri pengutusan Nabi-Nabi dan Rasul. Maka selepas itu tak ada lagi lah Nabi-Nabi dan Rasul, yang adalah pengganti atau pewaris para Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekarang ini sebagai ganti ya ni ya. Siapa telefon saya tadi?
Ha? Masa mula nak tolak juga kan, tengah minum. Nanti dia tengah minum kan. Nanti kata Nabi kata, barang siapa menunaikan hajat hamba-Nya, Allah akan tunaikan hajat. Tengok saya tu. Siapa menunaikan hajat seorang, Allah akan tunaikan hajat dia. Seperti aku ni banyak hajat dengan Allah ni kan. Terutama di akhirat banyak hajat Allah, maka tunailah apa yang diminta dan diminta benda-benda yang baik. Kita tangguhlah makan orang bersama ni, kalau patah boleh belanja lah. Okey. Apa dah? Bolehlah kita katakan yang usiakan dia ada 4 tadi kan. 1 sampai 3 itu dah sedetaknya hidayah. 1 hingga 3 itu adalah hidayah. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah taufik. Ya betul. Kemudian nak tanya sikit daripada yang Jadi yang namanya hidayah itu hidayah itu umum. Taufik itu khusus. Boleh faham tak? Hidayah itu umum. Taufik itu khusus. Taufik artinya mampu melaksanakan dan menjadikan apa yang datang daripada Allah itu sebagai sistem hidup. Sebagai amalan hidup. Jadi khususlah. Tapi hidayah ni umum. Maksud umum, semua yang ada ilmu, semua yang masuk Islam, semua yang jadikan dalam Islam ni kita ni, satu hari pun tak menduduk dalam agama kafir, alhamdulillah, syukur pada Allah. Maka kita telah diset siap-siap dapat hidayah. Lahir atas Islam, dapat hidayah. Kadang-kadang tak payah kita dilahirkan oleh ibu bapa Islam, kadang anak-anak kecil yang anak orang kafir itu 4 setahun 2 tahun kita beledah, dia jadi anak Islam, nama kena namakan dengan nama Islam, kan? Tapi hidup dengan hidayah itu dipanggil taufik. Taufik artinya pelaksanaan kepada Islam yang ada pada kita, yang jadi oleh Allah Ta'ala satu anugerah yang sangat besar, tak ada yang lain, hidayah itu. Kalau kita banding kita dengan sahabat, siapa lebih kanan? Sahabat Rasulullah di satu sudut, siapa lebih kanan? Kita lebih kanan. Umar, berapa lama dia boleh jadi Islam? Berapa umur dia masuk Islam? 25 tahun. Dalam kapi. 25 tahun baru jumpa Islam. Bapa dia tak Islam. Tok dia tak Islam. Itu di antara sebab kenapa didoakan an Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meredai dia, kan? Tak didoakan keluarga dia. Tapi kalau kita sebut sahabat yang lain, umpamanya Anasin, umpamanya, maka radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhum, kerana ada nama sahabat tersebut dan keluarga dia ada orang Islam, kan, sahabat Nabi, maka didoakan sama keluarganya. Tapi kalau dia seorang saja beriman macam Umar, kan, dia seorang yang beriman, bapa tak beriman, maka didoakan dengan radhiyallahu anhu tu dia, Allah meredainya dia. Tapi kalau dia keluarga dia radhiyallahu anhu, kalau dua beranak radhiyallahu anhuma, umpamanya daripada Abdullah bin Umar, kan, Abdullah tu anak Sayyidina Umar lah, ujung ayat tu radhiyallahu anhuma, semoga Allah redha keduanya, maknanya Umar dengan Abdullah tu dapat hidayah. Tapi tak semestinya yang dapat hidayah itu dia dapat taufik khusus. Itu yang kita minta dalam sembahyang. Tidak sekadar ihdinas siratal mustaqim, tidak sekadar itu, tapi sambung lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh faham Hidayah itu umum, artinya orang yang dapat Islam semua dapat. Ini semua ni yang dapat hidayah belaka. Sama ada hidayah itu mampu nak bawa kita kepada taufik, itu benda yang lain, khusus. Jadi soalannya apa? Bagaimana hubungan dengan hati pula? Hati kita tu. Kadang-kadang hati tu dia gerak ke atas kepada akal tadi. Dia ni beginilah. Dia hati ni batin ni. Anggota kita dua, ada anggota batin, ada anggota zahir. Anggota yang batin pula ada rangkaian dia. Ada hati, ada akal, ada apa lagi? Ada nafsu. Tiga ni rangkaian hati, rangkaian batin.
Roh tu nyawa lah. Tak apalah, itu roh menyawa kan. Tapi anggota batin 3 ni. Apa dia? Akal, nafsu dan hati. Ya. Kalau dalam perkara yang mengenai dengan kepercayaan, itu adalah dipengaruhi akal tu oleh hati. Kalau yang batin itu mengenai yang perasaan, kan? Nak itu nak ini, maka akal dipengaruhi oleh nafsu dan begitu seterusnya. Tapi yang paling penting saya 3 ni, yang paling berfungsi sekali ialah akal. Akal boleh mempengaruhi nafsu, akal boleh mempengaruhi hati. Maka akal itulah yang kalau insya-Allah kalau akal kita buat 4 perkara ni, maka hati dan nafsu akan mudah turut sama. Okey? Bila batin kita berfikir, apa yang leading dia? Dia ada 3 tadi dalam bab berfikir. Akal. Dalam batin kita ada perasaan. Perasaan itu, perasaan ini berfikir, ini bagus, ini tak bagus. Apa teman? Perasaan kita. Ketika itu, siapa yang berpengaruh ketika itu? Nafsu. Ini tak sesuai, ini sesuai. Dan akal mengikut apa yang diinginkan oleh nafsu. Tapi, tadi akal mesti ada 4 tadi kan? InsyaAllah. Khusyuk. Dalam solat, mana kita tak letak di kepala, tak di hati, khusyuk. Jadi adakah ada satu dikatakan masa ketika itu akal kita tu dia pindah ke hati? Adakah ada berlaku macam tu? Saya kata dia rangkaian. Dia ada rangkaian. Dia berkata rangkaian ni hati kan. Kena rangkai ke sana akal. Rangkai kemari nafsu. Tengok. Satu lain. Tapi ada kalanya satu yang berfungsi. Apa dia? Hati tadi kan. Hati dalam bentuk kepercayaan kan. Sebab tu akidah di hati. Kepercayaan tu pusatnya di hati. Fungsinya di hati. Tapi hati pula tidak bersendirian. Hati perlu pada akal. Hati